kita akan belajar tentang hubungan di antara nombor bulat dengan perpuluhan dan pecahan juta. Kali ini cikgu akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan pembaris juta untuk menukar nombor bulat kepada perpuluhan dan pecahan juta ataupun sebaliknya. Nah, inilah dia pembaris juta. Pembaris juta ini terbahagi kepada 3 bahagian, yaitu perpuluhan juta, pecahan juta, dan nombor bulat. Pembaris ini kita akan gunakan untuk menukar nombor bulat kepada perpuluhan dan pecahan juta ataupun sebaliknya. Baiklah murid-murid, cikgu terangkan dulu dahulu penggunaan pembaris juta ini ya. Penggunaan pembaris juta. Ya, ini dikenali sebagai pembaris juta, di mana dia hanya melibatkan perpuluhan juta, pecahan juta, dan nombor bulat. So, ini adalah pembaris juta. Oke, pembaris juta. Nama dia pembaris juta. Oke, pembaris juta ini dia melibatkan 3 sahaja, yaitu nombor bulat, nombor perpuluhan, kemudian nombor pecahan, dan yang ketiga adalah nomor bulat ya. Nomor bulat. Jadi ini 3 nombor ini adalah saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Dan pertama sekali yang harus kamu tahu ialah nomor bulat itu sendiri ya. Nomor bulat dia adalah bermula dengan, kamu sudah belajar sebelum ini, kita gunakan 7 jari kan. 7 jari, yaitu ini digit yang pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat, digit kelima, digit keenam, dan digit ketujuh. So ini adalah juta, ini adalah ratus ribu, ini adalah puluh ribu, dan ini adalah ribu, dan ini adalah ratus, dan ini adalah puluh, dan akhir sekali ini adalah sah. Jadi ini adalah cara untuk mengingat apakah itu nomor bulat sampai kepada juta. Jadi yang penting kita tahu berapa digit nomor juta tu. Nomor juta tu ada 7 digit ataupun lebih. Tapi kalau kurang, dia bukan nomor dia bukan nomor dalam juta ya. Oke. Jadi dalam nomor bulat ini dia akan ada menggunakan perkataan juta. Ada perkataan juta. Jadi kamu harus faham tentang juta nih. Ya. Jadi bila kita bercakap tentang 1 juta. Jadi dia adalah sama dengan 1 juta. Dalam nombor bulat kan angka dia ada 6 sifar. So ini adalah 1 juta. 3 juta. Inilah kita menyebut dia begitu kan, dia adalah 3 juta. Jadi pastikan dia ada 7 digit. Begitu. Jadi bila kamu jumpa nombor yang seperti ini, sifar perpuluhan 1 juta, bermaksud ini tidak sampai 1 juta, tidak sampai 1 juta nih, sebab pada digit yang ke-7, kamu mesti ingat ini adalah digit yang ke-7 dan ini digit yang ke-6. Pada digit yang ke-7 dia adalah sifar. Sifar. Jadi bila sifar bermaksud sifar 1. Jadi titik perpuluhan adalah di sini kan. Jadi dia adalah sebenarnya dia adalah
100.000. 100.000. Bila kamu tukar kepada nombor bulat, dia adalah 100.000. Dia bukan 1 juta. 0,1 juta bukan 1 juta. 1 juta begini. 1 juta, 1 juta. Ini sifar juta. Sifar juta. Nah, jadi cikgu ingin beritahu dengan kamu, murid-murid semua, kamu harus faham bila kamu sebut ini sebagai sifar perpuluhan 2 juta. Dia tidak sampai 1 juta. Dia tidak sampai 1 juta. Jadi gunakan itu 7 jari. Gunakan itu 7 jari. Oke, gunakan 7 jari. Titik di sini. Titik di sini. Ingat tuh, titik di sana. Ini adalah digit yang ke-7, digit ke-6, digit ke-5, digit ke-4, digit ke-3, digit ke-2, digit pertama. Jadi di sini adalah letak titik. Jadi kalau dia sifar perpuluhan 2, bermaksud letak dia punya nombor tuh sifar perpuluhan 2. Nah, jadi apa yang akan berlaku dengan nomor seterusnya adalah sifar-sifar. Gitu. Oke. Jadi nombor itu adalah sifar perpuluhan. Nomor itu adalah, kejap ya. Nombor itu, sifar perpuluhan 2 juta itu adalah sama dengan sifar perpuluhan, bukan sifar perpuluhan. Bila ditukar kepada nomor bulat, dia adalah 200.000. Tengok nih. Di sini kan digit ke-6 itu adalah 100.000. Ingat itu. Jadi ini adalah 200.000. Katakan sifar perpuluhan sifar 7 juta. Kalau dia sifar perpuluhan sifar 7 juta, ingat letakkan itu pada 7 jari. Sifar perpuluhan sifar 7. Jadi kalau dia sifar perpuluhan sifar 7 bermaksud sana. Lepas tu ini adalah sebenarnya digit yang kelima. Digit kelima adalah 10.000. Jadi dia adalah sama dengan 70.000. Ini kalau nombor puluhan senang sangat. Nombor puluhan, kalau nombor puluhan juta, dia cuma tukar kepada guna ini, guna 7 jari. Senang sangat. Katakan 3,21 juta. Bila kamu tukar kepada ini kan, gunakan ini, masukkan 3 perpuluhan. Jadi 3,21. Apa mau letak di, kan ini yang ke-7, ke-6, ke-5. Jadi yang ke-4 tu letaklah. Jadi dia punya nombor bulat adalah 3,210,000. Gitu. Okey, jadi itu jawapan dia. Senang sangat kalau menukar nombor perpuluhan kepada kepada nombor bulat. Begitu juga dengan nombor bulat. Katakan 4,79,000. Katakanlah kita mau tukar kepada nombor perpuluhan. Kalau mau tukar kepada nombor perpuluhan senang sangat. Gunakan 7 jari. Bila kamu guna 7 jari, dia letakkan saja nombor tu. Letakkan nombor 4, sifar, 7, 9, sifar, sifar, sifar. Jadi, apa mau letak? Di mana titik tu? Di sini titik tu. Di antara 7 dengan 6. Ingat tu. Jadi, kalau dia di antara 7 dengan 6, di sana titik perpuluhan. So, dia adalah 4,7. Sifar. Dia adalah 4,0,7,9. Tapi jangan lupa perkataan juta kalau tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, katakan 43,000. Contohnya, kamu mau tukar kepada nombor perpuluhan. Jadi gunakan ini, titik. Masukkan dia dalam sini kan, masukkan. Di mana itu? 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 digit tu kan di sini. So, masukkanlah di sini. 4, 3, sifar, sifar, sifar. Jadi, teruskan sampai ke sana. Letak sifar. Jadi, jawapan dia adalah sifar perpuluhan sifar sifar perpuluhan sifar
4. Sifar perpuluhan sifar 4, 3. Begitu. Jangan lupa juta. Kan tuna. Sorry ya, ini salah nih. Ini 6, ini 7. Jadi di sini yang kau letak sifar. Jadi sifar perpuluhan sifar. Sekali lagi ya. Oke, katakan soalan seterusnya 15.000. Contohnya lah 15.000. Kamu nak tukar kepada perpuluhan juta. Jadi buatlah tu 7 jari. Oke, 7 jari letaklah. Jangan lupa bagi dia supaya kamu tahu berapa digit. Di mana mau letak. Nah, dan di mana mau letak itu titik perpuluhan? Sini. Lepas tu, ini berapa digit? 5. Jadi kamu letaklah dari sana mula. 5. Oke, kemudian apa mau buat dengan yang seterusnya ke kiri itu? Letak sifar. Jadi kamu dapat sudah jawabannya. Sifar, perpuluhan, sifar, 1, 5. Jangan lupa juta. Begitu cara dia. Baiklah, sekarang kita akan sambung. Kita sambung, kita gunakan pembaris juta kali ini ya. Kita tengok perkaitan di antara nombor puluhan, nombor pecahan, nombor bulat. Menggunakan pembaris juta ini. Tadi kita sudah pun tengok, sebenarnya dalam video yang sebelum ini kita tengok hubungan di antara nombor puluhan dengan nomor bulat sahaja, di mana kita menggunakan 7 jari. Jadi senang untuk kita menjawab soalan nomor puluhan tukar kepada nomor bulat ataupun sebaliknya. Tapi kali ini dia melibatkan 3, nomor puluhan, nomor pecahan dan nomor bulat. Jadi kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Oke, contohnya soalan katakan sifar perpuluhan 3. Jadi sifar perpuluhan 3, kalau kita mau tukarkan, kalau kamu tengok, kalau ikut tadi itu 7 jari itu, sifar nih menunjukkan dia belum lagi sampai 1 juta. Dia di sini kan, digit yang ke-6, maksudnya dia adalah ratus ribu. Jadi nomor tu nanti kita tahu sudah nomor bulatnya memang 300.000. Dan kita boleh tengok juga daripada pembaris itu. Kalau kita pergi kepada sifar perpuluhan 3 kan. Nah, tu sifar perpuluhan 3 nih. Ini sifar perpuluhan 3. Nah, tengok sifar perpuluhan 3 sana. Dan kalau kamu tengok perkaitan dia dengan pecahan, dia adalah 3/10. Dan nomor bulat dia memang 300. 300 tu kurang dari 1 juta. Jadi betul lah. Dia bukan sampai 1 juta pun. Dia masih lagi kurang dari 1 juta. Jadi itu sebabnya nomor bulat dia adalah 300. Kemudian pecahan dia adalah 3/10. Begitu cara untuk melihat perkaitan dia. Gunakan pembaris, letakkan pembaris di sifar perpuluhan 3, lepas itu kamu boleh nampaklah sudah perkaitan dia. Jadi apa yang kamu perhatikan pada pembaris ini? Tengok baik-baik. Pembaris ini bermula dengan sifar, kemudian dia semakin lama semakin besar. Dia bermula dengan sifar, dia naik menjadi 50.000, kemudian dia jadi 100.000, kemudian 150.000, kemudian 200.000. Akhirnya pada ujung pembaris sebelah kanan ini dia jadi 1 juta. Jadi kamu boleh bayangkan bahwa kalau lebih daripada pembaris ini lagi, kalau dia kasih panjang lagi sampai di sana tak putus-putus, dia adalah lebih daripada 1 juta. Mungkin dia sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, apa yang harus kamu faham di sini ialah kalau perpuluhan di sini, kalau dia sifar di sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini sifar, bermaksud nomor itu memang belum sampai pun 1 juta. Nomor itu belum sampai pun 1 juta. Ingat tuh, belum sampai pun 1 juta. Dan kamu tengok di sana sifar perpuluhan 3, dia adalah, kalau tengok 7 jari, dia adalah 300.000. Kamu boleh nampak sudah, dia memang 300.000. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah pecahan sahaja. Pecahan tu yang paling penting kamu kena tengok di sini ya. Pecahan, pecahan dia ada 2 bahagian. Bukan 2 bahagian. Dia ada, kamu harus tahu tentang pecahan-pecahan ini. Dia bermula dengan 10. 10 bahagian. Ini maksudnya 10 bahagian. Pembaris ini dibahagikan kepada 10 bahagian. Okey, bermula dengan 1/10. Ini 1 bahagian nih. Kalau kau potong dia kan, kalau kau potong dia, contohnya, kau potonglah dia, kau potong dia, ini, nah begitu, maksudnya ini adalah 1 bahagian.
2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. Asal cikgu sebut tentang bahagian, maksudnya 1 juta tu kena bahagi kepada 10. Jadi kalau kamu mengira dia bahagi 10, 1 juta, kalau dibahagi dengan 10, dia adalah 100.000. Tapi kali ini cikgu tunjukkan di sini, dia tidak perlukan pembahagian. Kamu tak perlu risau tentang mau bahagi 10. Kenapa? Sebab dia sudah diberikan di sini. Setiap satu bahagian ini sudah diberikan. 2 bahagian dia 200.000. Kalau 3 bahagian dia adalah 300.000. Itu kalau per 10. Nah, sekarang kalau pula dia per 5. Nah, kita tengok pula per 5. Katakan 2 per 5. 2 per 5 mana? Cari 2 per 5. Ini 1 per 5. Tu nah 2 per 5. Maksudnya, kalau pembaris ini dibahagi kepada 5 bahagian, di mana bahagian yang pertama untuk per 5 itu adalah dari sini pergi sana. Nah, tengok. Ini adalah per 5. Ya, itu adalah per 5. 5 bahagian kan? Nah, ini adalah per 5. So, ini adalah bahagian pertama, bahagian kedua. Inilah maksud dia per 5. 1 juta itu dibahagi kepada 5 bahagian. Tengok, ini 1 per 5. Kalau dia kena potong, kalau kamu guna pengiraan kan, 1 juta bahagi 5, dia adalah 200.000. Tapi dalam pembaris juta ini, cikgu sudah sediakan. 1 per 5 itu adalah 200.000. Boleh nampak dalam pembaris itu sudah. Jadi sebabnya tidak perlu buat pengiraan sudah. Kamu hanya tengok sahaja di mana itu 1 per 5. Nah, jadi 2 per 5 itu di mana tadi? Tu nah 2 per 5. Jadi bila kamu tengok 2 per 5 tu, ini 2 per 5. Kamu tengok di atas kan, dia adalah 0,4. Jadi 0,4 tu adalah perpuluhan. Manakala nomor bulat tu kau tengok di bawah. Kan nomor bulat tu di bawah. Jadi nomor bulat tu adalah 400.000. Begitu. Seterusnya, kalau dia per 4 pula. Okey, per 4. Tadi itu per 5. Maksudnya dibahagi kepada 5. Kali ini kalau per 4 macam mana? 3 per 4. Kali ini kalau per 4 macam mana? Maksudnya dia dibahagi kepada 4 bahagian. Macam mana itu? Okey. Per 4, kita tengok mana per 4 itu. Per 4, tu nah per 4. Ni per 4 ya. Tuh, per 4. Jadi, per 4 tu, kalau kau tengok kan, dia dibahagi kepada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa tidak per 4 di sini? Ada 2 per 4. Cuma cikgu tidak tulis, sebab dia sama juga dengan 5 per 10 ataupun 1 per 2. Mereka adalah pecahan setara. Sini pun sama, 4 per 4. Cikgu tidak tulis. Tapi kamu tahu bahawa 4 per 4 itu sama dengan 10 per 10. Ataupun 1 juta. Nah, jadi bila kamu tengok di sini kan, dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Itu maksud dia per 4. Jadi cikgu harap kamu faham apa itu per 4. Ya. Sekarang kita coba tengok ya. 3 per 4 itu di mana? Tuh, nah 3 per 4. Jadi, kamu tanda itu 3 per 4. Kemudian kamu tengok di atas. Di atas dia itu 75. Tuh, 0,75. Maksudnya, nomor perpuluhan itu adalah 0,75. Kemudian, nomor bulat itu adalah 750.000. Dan perhatikan, dia masih 6 digit. Kerana dia belum sampai juta. Kalau sampai sini barulah juta. Maksudnya dia masih kurang dari 1 juta. 3 per 4. 3 per 4 tu belum sampai pun 1 juta. Ingat tuh. 3 per 4 tu belum sampai pun 1 juta. Kamu harus ingat itu. Masih lagi dia kurang dari 1 juta. Dan seterusnya. Yang seterusnya ya. Kalau per 2 pula macam mana cikgu? Per 2. Ini setengah. Kalau setengah tu paling senang lah. Setengah tu setengah. Nih setengah.
Kalau setengah tengok sana, 0,5. Jadi 0,5. 0,5. Manakala kalau di sini dia adalah 500.000. Nah, jadi ingat itu ya, 500.000. Kemudian kita teruskan dengan perlapan pula cikgu. Perlapan cikgu. Perlapan macam mana cikgu? Katakan kalau 5/8 cikgu. Bukan 1/8 ya. 5/8. Macam mana kalau 5/8 cikgu? Per8, carilah per8. Nah, tu nah. Dia dibahagi kepada 8 bahagian kan? 8 bahagian, maksudnya ada 8 bahagian di dalam 1 juta nih. So, kau carilah 5/8. Nah, tu nah sana 5/8. Tapi di sini cikgu tidak sempat meletakkannya berapa kali 5/8 itu. Jadi macam mana boleh dapat 5/8? Pertama sekali kamu harus tahu berapa itu 1/8. Kamu harus tahu dulu berapa itu 1/8 dulu. Cari dulu apa itu 1/8. Maksudnya 1 juta itu dibahagi dengan 8. Kamu akan dapat 125.000. Maksudnya untuk 1/8 itu dia adalah 125.000. Oke, itu 1/8. Kemudian 3/8. Ini 3/8. Mana 3/8? 1/8. Mana 3/8? Tak jumpa dia. Oh, ni 3/8, sorry. 3/8 itu adalah kalau kau tambah-tambah 125, kau darab dengan 3. Sebab dia 3/8 kan? Jadi darab dengan 3 kan? Dia adalah 375.000. Kemudian kalau 5/8 lagi, dia adalah sama dengan 625.000. Oke, 600. Oke. 625.000. 625.000. Oke, kemudian 7/8. Tu nah 7/8 nih. 7/8 itu adalah 875.000. Macam mana cikgu boleh ingat itu semua? Sebab cikgu sudah by heart. Tapi kalau kamu dapat itu senang je. Kan kamu dapat 1/8 itu sama dengan 125.000. Jadi maksudnya semua bermula daripada 1/8. Jadi 125.000 tuh kamu darab dengan 7. Kalau kamu dapat, untuk mau dapat 7/8. Kalau mau dapat 5/8 darab dengan 5. Kalau mau dapat 3/8 darab dengan 3. Itu kalau mau menukar kepada nomor bulat. Nah, ini asas dia. Asas dia ya. Kurang daripada 1 juta.